Assalamualaikum pelajar. Hari ini kita akan menjalankan amali aktiviti makmal yang ketiga, iaitu tenaga keupayaan graviti. Okey. Jadi hari ini kita akan menentukan tenaga keupayaan graviti. Jadi radas-radas yang diperlukan untuk menentukan tenaga keupayaan graviti hari ini ialah troli, bongkah kayu yang besar, landasan serta bongkah di hujung sana untuk menentukan jarak anjakan bongkah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat hari ini adalah pertama, kita lihat bongkah ini kita perlu letak pada satu aras ketinggian 10 cm ataupun kalau tukar dalam unit meter 0.10, di mana troli yang digunakan hari ini berjisim 1 kg. Jadi yang langkah-langkah pertama perlu kita ukur sudut bagi sudut condong bagi landasan tersebut. Jadi, untuk mengukur sudut condong ini, saya perlu letakkan protektor untuk menentukan sudut. Okey, jadi di sini kita akan lihat sudut yang pertama, condong yang pertama ini bernilai 4 darjah. Okey, kalau lihat di sini 4 darjah. Okey, selepas itu kita dah dapat sudut, kita tulis dalam jadual 4 darjah. Okey, seterusnya apa yang saya akan buat ialah saya akan letakkan troli ini pada landasan ini dan seterusnya saya akan biarkan troli ini menuruni landasan dan seterusnya menghentam bongkah untuk kita lihat anjakan bongkah. Okey, selepas itu kita akan ukur berapa jarak anjakan bongkah. Okey, kamu perlu buat bacaan berapa anjakan bongkah. Lihat dan masukkan jarak anjakan bongkah ini ke dalam jadual. Okey, untuk ulangan kali kedua, untuk dapatkan data kedua, saya perlu letakkan tambah satu lagi bongkah di bawah landasan ini dan ukur sudut. Okey, bila ukur sudut, kita dapati sudut ini bertambah sebanyak 1 darjah. Okey, di mana sudutnya adalah 5 darjah. Okey, kita ulang kembali dengan meletakkan troli di landasan pada tempat yang sama dan seterusnya kita lepaskan troli untuk dia melanggar bongkah tersebut. Dapatkan bacaan jarak anjakan bongkah untuk data yang kedua. Lihat dan rekodkan di dalam jadual. Okey, untuk data yang ketiga, tambah lagi satu bongkah kecil di bawah untuk menambah ketinggian landasan. Okey. Dan kita ukur sudut di mana sudut akan bertambah sebanyak 1 darjah lagi. Okey. Dan seterusnya letakkan kembali troli sekali lagi dan kita biarkan troli menuruni
landasan dan kita lihat anjakan. Rekod bacaan jarak anjakan bongkah. Okey, untuk data yang seterusnya, tambah lagi satu bongkah untuk menambah ketinggian. Kita ukur sudut anjakan bongkah, sudut condong landasan, dan didapati sudut ini bertambah sebanyak 1 darjah lagi. Letakkan kembali troli pada kedudukan yang sama dan lepaskan. Lihat dan ukur jarak anjakan bongkah. Yang terakhir, letakkan bongkah yang terakhir. Dapatkan sudut condong landasan di mana kita dapati sudut condong ini telah bertambah sebanyak 1 darjah. Letakkan kembali troli pada kedudukan yang sama dan lepaskan. Ukur sudut jarak anjakan bongkah yang terakhir. Sekarang saya nak tunjuk kepada kamu pengiraan macam mana nak buat pengiraan tenaga keupayaan graviti. Okey, jadi kalau pengukuran sudut di sini theta, maka kita akan gunakan mg cos theta disebabkan landasan ini condong. Okey, walau bagaimanapun saya nak kamu betulkan sedikit rumus yang akan digunakan. Kita akan menggunakan rumus UP sama dengan mg sin theta darab dengan H. Okey, saya akan terangkan lebih detail di sini. Okey, sepatutnya, kalau kita tengokkan troli ini menuruni landasan, yang kita ukur sudut sepatutnya adalah di sini. Tetapi saya telah membuat pengukuran sudut dengan meletakkan kedudukan protektornya macam ni. Okey, oleh itu saya telah mengukur sudutnya di sini. Okey, theta. Jadi data yang saya tunjuk kepada kamu dalam eksperimen ini adalah yang ini, iaitu 4 darjah, 5 darjah, 6, 7 dan 8 darjah ini adalah merujuk kepada sudut yang diukur yang di sini. Okey, jadi jika kita mengukur sudut di sini, tetanya di sini, maka kita perlu gunakan mg sin theta. Okey, sebenarnya apa yang kamu belajar sebelum ini, kamu menggunakan rumus UP sama dengan M darab G darab H. Okey, ini adalah jika penggunaan tenaga keupayaan graviti itu tidak melibatkan sudut condong. Tapi dalam kes untuk ujian amali eksperimen kali ini, kita menggunakan sudut condong. Jadi perlu kita ubah suai rumus dengan menggunakan rumus UP sama dengan mg sin theta darab dengan H. Kenapa perlu gunakan mg sin theta? Okey, saya nak tunjukkan sedikit konsepnya kenapa perlu gunakan mg sin theta. Okey, kita lihat pada gambar ini. Troli ini menuruni landasan sepatutnya dengan suatu daya tertentu. Tapi tak ada orang tarik troli ini.
Jadi ia bergerak sendiri. Ia bergerak sendiri disebabkan oleh graviti. Di mana graviti ini arahnya adalah ke bawah. Yang ni tak ada. Sebenarnya tak ada. Tak ada orang tarik. Okey, jadi ia menurun sendiri adalah disebabkan graviti. Tetapi disebabkan berat troli ini arah ke bawah, okey, maka kita perlu leraikan berat ini, daya graviti ini ke arah selari dengan gerakan troli. Jadi untuk menjadikan kepada F, jadi kita perlu gunakan mg dengan didarabkan dengan sudut ini. Okey, jadi kalau menggunakan, kita ambil nilai sudut ini, kita akan gunakan cos. Tetapi dalam eksperimen kali ini, kita letakkan, saya ukur sudutnya adalah di sini. Maka kita kena guna sin. Itu adalah penerangannya. Okey, jadi kamu perlu tukar sedikit rumus yang dalam tugasan makmal itu dengan menggunakan rumus UP sama dengan mg sin theta darab dengan H. Jadi macam mana nak buat pengiraan? Okay, kita masukkan nilai M iaitu 1 kg untuk ketinggian yang pertama. Okay, katakanlah kita guna untuk ketinggian yang pertama, okay, 0.10 meter. Maka jisim digunakan adalah 1 kg darab dengan 9.8 nilai pada graviti darab dengan sin theta. Okey, sin theta gunakan sin 4 darjah darab dengan ketinggian bongkah 0.10 meter. Maka bila buat pengiraan 1 darab 9.8 darab sin 4 darab dengan 0.1, kita akan dapat nilainya 0.068 Joule. Okey, jadi kamu perlukan masukkan nilai yang kamu dah kira ini ke dalam jadual tenaga keupayaan graviti UP ini. Okey, saya nak jelaskan juga tentang kenapa perlu ukur jarak anjakan bongkah. Jarak anjakan bongkah ini wujud apabila troli itu menghentam bongkah. Ini menunjukkan bahawa tenaga keupayaan graviti telah digunakan untuk menghasilkan anjakan bongkah. Oleh itu, sekiranya jarak anjakan bongkah bertambah, ini adalah disebabkan oleh penggunaan tenaga keupayaan graviti yang bertambah. Nanti bila kamu dah siap data pengiraan nanti, kamu akan lihat hubungan antara tenaga keupayaan graviti dengan jarak anjakan bongkah. Okey, setelah buat pengiraan, okey, kamu perlu jawab semua soalan perbincangan dalam kertas tugasan amali ini dan selesaikan semua masalah yang telah dibincangkan dalam tugasan amali ini. Okey, dah siap? Hantar dalam GC. Upload jawapan kamu dan hantar dalam GC.